yang pertama Microsoft School Showcase. Ini adalah tahun yang kedua kita dipilih untuk MSS. Jadi program yang dibagi oleh guru-guru sekolah, latihan kepakaran, kemudian penggunaan software dan pak. Memang ada seorang yang berharap dalam masa lah. Ibu Surizan, naik Presiden Sukan Hoki Malaysia lah. Oh, naik Presiden? Ya. Okay. Saya pun pengarah pendidik pengarah education National Rugby Development Program lah. Di imej yang kita nak ubah adalah kita menampilkan satu kelainan untuk SMK Pulau Pulis. Antaranya meningkatkan kemajuan dan kemahiran ST hasil apa yang ada tu, meningkatkan pencapaian ekonomi. Jadi lah ni kita dah mula dapat di bawah 6 lah. GPS 6 kata. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada warga SMK Kuala Perlis. So this is the second school lah yang saya visit. Okay, first of all, first impression. Selalunya bila kita masuk sekolah, kita akan meletakkan satu impression lah. Okay, saya tengok alhamdulillah sekolah berada dalam keadaan yang baik. Fizikalnya pun okey. Okay, cuma ada kawasan-kawasan yang bertakung ayak tu mungkin boleh fikir lah tengok ke, buah batu ke apa kan, pasir ke apa ke. So overallnya tak ada masalah. Okey, tak ada masalah dari segi tu. Dan bila ada bilik macam ni tu, maksudnya you ada something yang you akan showcase lah kepada orang yang melawat. So alhamdulillah, benda-benda macam ni yang kita nak tengok. Kita tak nak lah pergi sekolah tu macam tak siap, tak bersedia. Tapi di sini alhamdulillah, itu saya pujilah. Okey, next. Okey. Yang menariknya di sini adalah apa yang you tawarkan kepada student lah kan, kita punya klien tu, pada saya lengkap. Dia satu ekosistem yang lengkap. Because bukan senang sekolah nak menawarkan showcase ekosistem yang lengkap. Jadi tahniah kepada pengetua dan warga sekolah. Tepuk sikit. Bukan semua. Even saya duk pi SBP pun, depa tak boleh nak showcasekan satu benda yang lengkap. Lengkap lah ni. ICT semua ni, this is pedagogi. This is your pedagogi yang terkini. Kan? Penggunaan ICT dan sebagainya, dan you ada, kalau kita katakan seorang cikgu, ada, dan saya percayalah seorang cikgu ni dia akan membina cikgu-cikgu yang lain. Okey, kemudian okey, ni tentang ICT. You bukan saja train cikgu you, tetapi you juga mengamalkan konsep rich neighbours. Kita bukan saja nak kita jadi hebat, tapi kita juga bantu orang lain jadi hebat. Itu yang saya rasa baguslah. Dan kita nak tengok juga semua sekolah-sekolah pun ada membantu. Kalau dia tak bantu sama-sama sekolah menengah pun, at least dia bantu sekolah rendah yang terdekat dengan dia. Sebab budak tu akan masuk ke sekolah dia juga lagi kan. Okay, next, sports. So sports ni, kita tak mau tengok kita ada pusat latihan daerah, kita ada tim hoki yang kuat. Tapi kalau boleh, saya nak juga melihat sukan hoki di sini dia jadi macam satu ekosistem. Satu benda yang kita bukan saja memajukan budak main hoki tu saja, tapi macam sebut dia ada sains sukan. Budak tu praktikkan apa yang dia belajar sains sukan tu dengan tim hoki. Kadang-kadang dia bukan player pun, tapi dia pergi sebagai fisioterapi ke, dia tahu nak buat rise ke, price ke apa benda kan. Dia tahu tentang konsep latihan. Jadi nampak tak macam mana kita dah start integrate lesson kita dengan apa yang kita ada dalam ekosistem kita. Memang terbaik lah. So next adalah nak jadikan, let's say macam kelab hoki kan. Kelab hoki Perlis ni macam JDT. Mungkin bukan macam level dia lah. Tapi benda-benda tu, sub-sub unit tu ada. Ada unit yang bahagian kecederaan, ada unit pemakanan yang akan support the system. Okay, so nampak tak? Kita dah hampir lengkap lah. Okay, dan kemudian program sekolah amanah ni, dia lebih pada pedagogi lah pada saya. Sama juga, dia akan support. Okey, sebab tahniah lah sebab nak dapat sekolah amanah ni bukan senang. Dia takkan cari sekolah yang level dia rendah sebab dia takut tak boleh bawa. Dia akan cari level yang bersedia. Jadi maksudnya Tuan Mengetua dah bersedia lah, tapi saya dengar Tuan Mengetua tahun depan dah. Bulan berapa tu? Okey, tak apa, jangan risau.
kejayaan Tuan Pengetua ada 2 fasa. Fasa yang pertama, apa yang dia tinggalkan. Itu no problem, dah berjaya. Fasa kedua adalah legasi yang cikgu-cikgu akan teruskan daripada apa yang Cikgu Hadi akan bawa. Itu yang lebih penting. Kalau 2 fasa ni berjaya, Cikgu Hadi memang berjaya. Kalau fasa kedua, lepas Cikgu Hadi keluar, sekolah ni habis tak berjaya lah. Dia berjaya separuh ya. Jadi maksudnya sekarang ni tugas pengetua adalah untuk train cikgu-cikgu yang ada bagi meninggalkan legasi. Sebab pengetua baru yang masuk, kalau dia tengok sistem dah bagus, dah betul, dah pathway Cikgu Hadi dah tetapkan, dah cantik, dia nak buat baru buat apa? Kan? Buat menyusahkan dia follow je lah. So, tugas tuan-tuan nak meneruskan legasi. Okey, dan last but not least, PPKI tadi. Saya suka PPKI ni, saya tengok di mana-mana tempat pun, dia ajak macam-macam. Dia ajak tanam ni sikit, dia ajak buat karipap sikit, dia ajak buat tu sikit, dia ajak repair motor sikit. Lah budak tu tak dapat apa pun. Keluar PPKI umur 19 tahun, macam tak boleh buat apa-apa. Tanya dia, apa yang kamu boleh buat? Tak tahu lah cikgu, saya belajar ni sikit, saya belajar tu sikit kan. Tapi, yang tadi memang cantik lah tu. Ada satu yang jadi, kita panggil niche. Niche lah untuk PPKI kita. Jadi itu yang saya nak, semua PPKI pun ada niche area dia. Kan? Niche area yang dia mampu untuk ajak pada budak-budak dia. Okey, cantik ekosistem yang cukup cantik pada saya rasa. Cumanya di sini mungkin dari segi kemenjadian budak tu, dari segi disiplin budak apa semua tu, kita boleh gunakan aspek-aspek ni untuk menanamkan sifat-sifat positif dalam diri dia. Kan, kadang-kadang budak ni dia kena buat indirectly, melalui hoki, melalui program ICT. Jadi dia akan sayang pada sekolah lah. Itu saya kata tadi, sekolah Datuk Mak Ali tadi, saya kata kena ada wujudkan budak ni dia sayang pada sekolah dia. Okey. Dan ini pun memang tak ada masalah lah. Kemajuan ICT ni memang tepat lah. Okey, cuma kalau boleh kita nak perluaskan sikit lah yang ada kaitan dengan apa yang budak tu boleh dapat income. Sebab budak yang ada di depan kita pada hari ini, dia bukan akan jadi job seeker, mencari pekerjaan, kerja dengan orang lain. Tapi kalau dapat, kita nak dia jadi job creator. Macam area sini kan, dia banyak produk laut, produk laksa apa kan. Maybe dengan cikgu perluaskan sikit, bukan saja belajar dalam bilik darjah, ajak dia tentang internet marketing, ajak dia tentang nak buat design apa kan, packaging keropok ke apa ke kan, packaging laksa yang ready made ke apa ke. Jadi mungkin itu akan lebih dekat tentang apa yang dia nak buat selepas dia pergi, selepas dia tinggalkan sekolah. Ya. Kemudian meningkatkan pencapaian akademik ni, automatik lah benda ni saya rasa kalau kita boleh tarik perhatian dia, benda ni akan meningkat. Okay, dan ni semua ni pada saya baguslah, sangat-sangat komplit lah. Terutamanya yang nombor last ni saya memang sokong sangat lah. Jadi itulah kalau dapat dia kena ada dia juga road mapping dia lah cikgu. Kalau kita nak buat, kita tak boleh tiba-tiba ya. Okey, mulai tahun depan sekolah berapa ni akan minta semua budak bawa smartphone. Tak boleh. Dia kena start daripada awal. Itu saya kata. Kalau boleh, beberapa kelas letak TV dulu. Cikgu dah start mengajak guna ni kan. Ataupun mungkin kita buat project based learning. Jadi project based learning ni dia perlukan banyak informasi. Jadi perlu ada telefon. Jadi benda-benda ni semua memang bertepatan sekali lah. Dan ini pun saya sangat sukalah. Rubrik ni memang tepat sekali lah. Tentang guru, tentang murid, tentang sekolah dan tentang PPKI. Jadi apa yang dibuat tu saya ucapkan tahniah. Inilah yang saya nak tengok. Ini adalah visi sekolah masa depan. Dekat. Macam sekolah tadi dia ambil kilang padi Dibuk. Itu mungkin lokalitinya kita pun boleh buat kolaborasi kan, boleh panggil dia bagi ceramah ke apa ke. Tapi ini pun tak ada masalah sebab budak mungkin boleh tengok melalui YouTube dan apa kan. Jadi bagus bagus. Jadi tahniah lah. Okey, jadi untuk kita ada bagi penarafan. Jadi untuk sekolah ni kita dengan ini memberikan penarafan platinum lah kepada presentation pada hari ini. Tahniah pada Cikgu Hadi. Okey, so ada apa-apa cikgu-cikgu nak tanya saya? Saya boleh jawab, saya jawab lah. Tak boleh, saya pun ni lah. Tapi alhamdulillah saya cukup teruja lah, seronok lah dengan situasi yang
yang ada di sini. So saya harap cikgu apa? Cikgu panggil Cikgu Julie Cikgu Julie boleh jadi one of the icon lah yang akan turut membantu kita lah dalam proses aplikasi ICT dalam sekolah ni. Dalam sekolah. Because bila kita cerita tentang ICT ni, dia sebab bajet lah kan, nak beli alat tu alat ni tak cukup, komputer yang ada di makmal tak compatible dengan apa yang kita nak buat. Jadi itu benda-benda yang kita nak kena itu yang orang kata bukan saja think out of the box, tapi think on how to use the box as well, dengan apa benda sumber yang kita ada. Sama juga lah kan, hoki dengan mahal hoki ni kan, nak beli padding goalkeeper tu pun 6,000 kan. Tapi kena fikirlah, selain daripada sumber yang kementerian, ada tak rakan sukan ke apa kan, macam Commonwealth tu dia ada rakan sukan, jadi kita mungkin boleh carilah rakan sukan ke apa ke. Alright. So any soalan ke, nak bagi pandangan ke, ataupun Tuan Mengetua sendiri nak apa-apa? Terima kasih Tuan Pengarah. Okey, jadi apa yang berlaku di SMK Kuala Perlis, saya boleh nyatakan bahawa sebahagian besar mostly adalah idea guru-guru. Mereka jumpa saya nak buat, saya terus support dan kita bagi sedikit jalan, dan saya kata dekat cikgu-cikgu, bab belanja jangan fikir, tu bab saya. Jadi alhamdulillah lah, dengan mungkinlah sedikit motivasi dan mungkin juga sedikit pengalaman yang lepas, kita dapat menggerakkan, dan saya sebenarnya tidak sangka dalam tahun kedua pun dah menunjukkan kejayaan-kejayaan yang begitu cepat yang berlaku di sekolah ni lah. Jadi apapun sebenarnya anugerah ke platinum ke apa itu adalah untuk cikgu-cikgu saya sebenarnya. Semua anugerah yang mungkin diwakili untuk saya menerimanya sampai peringkat kebangsaan antarabangsa, ia adalah untuk cikgu-cikgu SMK Kuala Perlis yang sentiasa mau berubah dan melakukan kerja buat untuk faedah warga SMK Kuala Perlis, terutama para pelajarnya. Itu je Tuan Pengarah, sekian. Wallahualam dan terima kasih. Saya Hamran, Orang Kadang Pentadbiran. Tuan boleh share dengan kami apa vision Tuan bila datang ke Perlis sebagai pengarah? Soalan cukup mahal. Alright. Dia pertama sekali, kita ni walaupun kita tak suka ranking ke apa ke, tapi itulah orang tengok kita. Kan? Ranking ni adalah GP negeri lah, SPM lah selalunya. Okey, jadi saya melihat GP ni dia terletak kepada apa yang berlaku dalam bilik darjah. Basicnya adalah cikgu mengajar, budak belajar. Itu dulu. Kan? Kalau kita pergi sekolah tu, kita masih berhadapan dengan masalah cikgu tak masuk mengajar, cikgu mengajar tak ada. Mengajar tapi macam mana kita belajar dulu. Tulis nota di papan hitam, budak salin. Pada saya itu tidak berlaku lah, cikgu mengajar, murid belajar. Dan of course lah dia ada relate juga dengan benda-benda yang lain macam kehadiran. Kan? Kalau tak hadir sekolah, macam mana dia nak dapat good result? Okey, jadi yang pertama sekali saya melihat kepada pedagogi lah, aspek pedagogi. Saya percaya kepada kalau kita boleh berubah pada pedagogi yang boleh menarik perhatian budak, boleh menarik minat budak. Budak bukan saja akan berjalan ke sekolah, budak akan berlari ke sekolah. Dia melihat sekolah ni sebagai satu tempat yang menggembirakan. Jadi ini juga bila sebut tentang happiness ni, dia ada kaitan dengan happiness index yang mana banyak corporate company, mereka menggunakan pendekatan happiness index ni untuk meningkatkan produktiviti company mereka. Jadi sebenarnya boleh dibuat di sekolah. Tapi itulah dia perlukan orang kata apa, training lah. Sebab kalau seorang pemimpin tu dia tak boleh letak borderline antara happiness dengan pencapaian dia, sekolah tu akan jadi leisure fair lah. Dia akan jadi macam seronok ya kan, sebab semua orang nak seronok tapi pencapaian tak ada. Itu yang bahayanya. Tetapi kalau dia boleh jaga happiness index, dia akan mencapai keputusan yang baik. Okey, jadi itu yang pertamalah, pedagogi dalam bilik darjah. Yang keduanya, bila saya
saya berpendapat bahawa dalam pendidikan kita ni, dia tak ada kurikulum dan co-kurikulum. Dia sebenarnya everything yang budak dapat, budak pergi main hoki, budak pergi main apa pun kan, budak pergi berkawat, is kurikulum. Sebab itu akan membina diri dia, akan memanusiakan dia lah. Okey, jadi dia benda-benda ni dia melibatkan apa yang kita panggil to redesign our curriculum. Sebab kalau kita nak tunggu yang atas tu, pada saya dia terlalu lambat. Cikgu-cikgu tak payah compare dengan Finland dengan apa lah. Kita compare di situ dah lah. So, pernah saya ada kawan seorang pengetua di Patalong. Ada kawan seorang sebab ni. Saya tengok Thailand ni dah start dah redesign the curriculum. Dia bukan saja melihat budak tu lepas habis sekolah, dia melihat selepas 4 tahun 5 tahun apa budak tu akan jadi. Sebab tu depa ICT ni memang depa tekan betul-betul. Sebab depa tahu macam coding ni dia akan jadi second language kan. Dia orang panggil second language. Jadi itu mungkin benda-benda yang saya akan tengok jugalah. Akan tengok terutamanya kita nak cuba buat modul-modul yang boleh membantu budak-budak ni selepas dia habis sekolahan. Contohnya macam modul ICT tadi kan, macam saya kata tadi, IoT ni is controlling the world. Kalau kita melihat IoT ni hanya untuk belajar je, kita sebenarnya salah. Dia sebenarnya digital marketing, YouTube channel. Sebab tu saya kata cikgu-cikgu sekarang ni, you tak payah cari part time jual insurans apa semua. You buat YouTube channel you sendiri. Kalau hit macam apa? Macam Pavitra dengan Sugu tu. Oi, sila-sila you berhenti kerja, you buat YouTube channel saja. Okey, niaga online. Kan? Saya terkejut bila ada sepupu saya, dia boleh jual Milo, secet Milo yang harga RM1 tu, dia jual di Kanada rupanya. Orang sana minat Milo kita dengan harga Canadian dollar. Itu maksudnya RM6, RM7. Maksudnya benda ni sangat dah terbuka lah. Tapi sebab kita sekolah ni, kita masih duk melihat silibus kan. Lepas tu nak Ligan A pun lagi satu hal kak. Jadi kita tak ada masa nak introducekan benda-benda tu pada budak-budak tu. Jadi that's why saya duk cadangkan macam modul ni kita nak introducekan untuk co-curriculum. Dia KRS ke, dia kelab apa ke, ada modul ni dalam tu untuk kita introducekan lah. Dan akhirnya dia mungkin akan dapat satu pengiktirafan lah. Dia telah sepanjang 5 tahun berapa modul dia telah ikut. Dan saya percaya benda-benda tu boleh guna untuk dia masuk ke college, community ke apa kan. Sebab benda-benda tu perlu. So saya nampak benda-benda yang macam itulah. Dan saya juga sebenarnya haraplah bila tak ada UPSR PT3 ni terus tak ada lah. Sebab bila kita lari sikit daripada exam oriented ni, sebenarnya kita ada banyak masa untuk teach the complete process kepada budak kita. Kalau kita ada exam, cikgu-cikgu kita akan shortcut lah sebab dia nak kejar untuk A tu. Jadi proses tu tak boleh berlaku dengan lengkap. Tapi it takes the whole time jugalah untuk buat benda-benda tu. Bukanlah mudah, tapi maybe kita boleh start dengan 1-2 sekolah. Dan melihat kepada ekosistem yang you all ada ni, maybe antara sekolah yang saya boleh start dengan few modul macam modul hoki tadi kan, mungkin akan jadi perintis lah. Kan? Sebab pernah dengar Young Sport Leaders di bawah British Council. Dia dulu dia ada ambil cikgu-cikgu ni pergi sampai ke England, mereka train untuk satu modul yang dipanggil Young Sports Leaders. Itulah modul yang saya nak guna pakai untuk sekolah-sekolah yang ada PLD dan sebagainya. Sebab dia akan membentuk satu ekosistem yang akan banyak membantu you nanti. So, boleh menjawab soalan kau. Nampak agak ambitious lah, tapi sebenarnya keperluan. Dan kita tak perlu nak tunggu lagi. Kita orang kata apa? Jangan tunggu sehingga you hebat untuk jadi hebat. Bermulalah daripada sekarang untuk jadi hebat. Macam itulah ayat dia lebih kurang. Okey. Ada lagi soalan? Dan sekolah you ni beruntunglah sebab TS25 tu memang sangat banyak membantulah. Cikgu-cikgu dah biasa dilatih dan sebagainya kan. Dah start keluar daripada kepompong yang biasa tu lah.